Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ustaz Zalim Hafiz. Kita nak bercerita tentang coronavirus. Sebelum ni saya dah ceritakan tentang secara umum tentang coronavirus ni. Tapi sekarang ni saya nak cerita apa peranan kita. Okey, yang pertama sekali saranan daripada para ulama dan juga majlis fatwa yang telah dikeluarkan di negara-negara tertentu seperti Kuwait, UAE, Mesir sendiri dan sebagainya, menyatakan bahawa seandainya satu tempat itu telah disahkan kebimbangan, bukannya confirm ada, tapi kebimbangan yang sangat kuat boleh berlakunya ataupun berpotensi untuk berlakunya penyebaran coronavirus, maka tempat tersebut mestilah tidak boleh dilakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan perkara tersebut berkembang. Contohnya macam berkumpul, berhimpun, buat satu perhimpunan, hatta untuk solat Jumaat sekalipun, maka perkara tersebut boleh boleh dibatalkan. Maknanya tidak diwajibkan untuk kita menunaikan solat Jumaat sekiranya pihak berkuasa seperti Jabatan Kesihatan mengesahkan bahawa ia sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan. Jadi kalaulah solat Jumaat pun boleh sampai peringkat tak wajib, apatah lagi benda-benda yang memang confirm tak wajib. Contohnya macam kita tengok bola kat stadium, ataupun kita tengok wayang tengok wayang, tengok filem kat wayang dan sebagainya, ataupun kita pergi tempat-tempat yang macam taman tema ke, pergi theme park dan sebagainya. Jadi perkara tersebut perlulah dielakkan kerana takut akan berlaku penyebaran. Okey, tapi mestilah mendapat endorsement daripada pihak berkuasa dan juga diluluskan oleh para ulama ataupun pihak jabatan agama dan sebagainya. Yang keduanya, dari sudut kita sebagai individu ni, kita kena sentiasa mengamalkan kebersihan. Okey, mengamalkan cuci tangan. Okey, kemudian kita boleh pakai mask tersebut kan. Dan kalau kita bersin ataupun kita buat apa-apa pun, kita tutup bersin kita dengan tisu dan sebagainya. Dan ada juga saya tengok dekat internet tu, dekat WhatsApp tu, dah viral dah, dia kata kalau nak bersin tak ada sarung tangan ataupun tisu, kita bersin ni kita bersin dekat kita punya bahagian sini. Sebab apa? Sebab bahagian sini kita tidak salam orang. Kalau kat sini kita cucuk pacuk kan, nanti kita salam orang. Itu bahaya. Dan jangan bersalam-salaman okey, antara kita lah, terutama yang perempuan dengan lelaki dan sebagainya. Okey, jadi tu mungkin antara hikmah kita tidak bersalam lah. Okey, jadi selain daripada itu, kita juga hendaklah mengetahui perkembangan semasa tentang coronavirus ini. Dan yang paling penting, ini paling penting sekali, semua kena buat, kena banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita tahu, zikir ini adalah ubat yang paling mujarab. Betul lah, kita pakai sabun lah, kita pakai sanitizer dan sebagainya, itu memang penting, tapi dalam masa sama juga zikir sangat penting. Okey, antara zikir yang boleh dibacakan, kita pinjam balik zikir yang telah dihafazkan oleh Nabi Yunus AS ketika ditelan oleh ikan paus. Maka bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku tergolong dalam golongan orang-orang yang zalim. Kita kena ingat, virus corona ni dia merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergerak dengan izin Allah. Kalau Allah Taala izinkan dia menyakiti kita, maka kita sakit. Tapi kalau Allah Taala tak izinkan kita, maka kita takkan sakit walau macam mana sekalipun. Jadi elakkan ke tempat-tempat yang berpotensi berlakunya penyebaran. Yang pergi luar negara tu, kalau tak perlu, tangguhkan dulu, terutamanya ke negara-negara yang sangat banyak. Saya pun patut bulan depan pergi Iran, terpaksa batalkan. Nak buat macam mana kan? Tak apalah tu, daripada saya sakit, baiklah saya duduk kat rumah. Okey, jadi ingat, berzikirlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita daripada wabak penyakit ini. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.